Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tulihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, masyaallah wa la quwwata illa billah, masyaallah, kullu nikmatin minallah. Masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung untuk siri seterusnya dengan kuliah kita Ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT akan mencampakkan di dalam hati kita perasaan kasih mahabbah cinta kita kepada Sayyidul Wujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang seterusnya untuk kita bicarakan pada malam ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap syukur dengan amalan baik umatnya. Kerana setiap amalan kita itu akan dibentangkan di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita perlu berhati-hati kehidupan kita di dunia ini. Kerana kalau kita melakukan amalan yang buruk, ia juga akan diperlihatkan kepada kaum kerabat kita. Bukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kepada para anbiya, tetapi juga kaum kerabat kita yang telah terdahulu meninggalkan kita. Mereka juga akan melihat segala perlakuan kita di atas muka bumi ini. Alangkah sedihnya bagi mereka yang telah pun meninggal dunia, yang kita itu mengaku bahawa kita itu sayang kepada ahli kaum kerabat kita, terutama kedua ibu dan ayah kita, tetapi kita beramal dengan amalan yang buruk, maka menangislah mereka itu di dalam kubur. Di dalam hadis disebutkan, inna a'malakum tu'radu ala aqari'ikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan kamu didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Fa in kana khairas tabsharu wa in kana ghaira zalika qalu. Jika amalan itu baik, mereka bergembira. Dan jika amalan itu selain itu, maka mereka menyeru, berdoa kepada Tuhan, Allahumma la taminhum hatta tahdiyahum kama hadaituna. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma la tamintum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau wafatkan mereka sehingga engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana engkau memberi kami. Begitu juga di dalam hadis disebutkan, turadul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi 'ala Allah Ta'ala
amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jum'ah. Dan dihadapkan juga kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada tiap-tiap hari Jumaat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum nuran wa israqa. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur cahaya. Fattaqullaha wa la tu'zu mautakum. Maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang yang mati kamu. Jadi baginda Nabi SAW mengucapkan syukur dengan amalan baik umatnya. Cinta Nabi SAW kepada umat bermula sebelum kita dilahirkan. Ketika dirinya hampir wafat, bahkan sehingga dalam kehidupan alam barzah, baginda di sana tetap juga Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk umatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa amalan umat ditunjukkan kepada baginda Nabi SAW pada setiap hari Jumaat. Kita siang tadi kita hari Jumaat, maka setiap amalan kita itu dilihat oleh baginda Nabi SAW. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum tuhaddisuna wa yuhaddisu lakum. Hidupku baik untuk kamu, kamu boleh bertanya kepadanya dan dia boleh berbicara dengan kamu. Wa wafati khairul lakum, kewafatanku juga baik untuk kamu. Tu'radu alayya a'malukum, dibentangkan kepadaku amalan-amalan kamu. Fama ra'aitu min khairin hamidullahu alaih. Maka apa yang aku lihat yang baik daripada amalan kamu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa ma ra'aitu min syarri istaghfartullahu lakum. Dan apa yang aku lihat tidak baik daripada amalan kamu, aku akan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Tetap juga Rasulullah mendoakan keampunan untuk kita. Baik. Adapun syafaat baginda Nabi SAW untuk umatnya pada hari kiamat. Cinta baginda Nabi SAW kepada umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Di mana yang pertamanya syafaat baginda Nabi SAW untuk semua umat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, menjelaskan pada hari kiamat, hari kiamat nanti manusia akan pergi memohon syafaat daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Mereka semua tidak dapat memberikan syafaat ke atas manusia. Ketika itu nafsi-nafsi sendiri-sendirilah. Masing-masing melepaskan diri masing-masing saja. Akhirnya mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu baginda berdoa memohon syafaat untuk mereka. Dan doa Nabi SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk semua umat. Dan syafaat baginda Nabi SAW untuk umat baginda, iaitu kita. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam
an yashfa'u li yawmal qiyamati faqala ana fa'ilun. Aku telah bermohon kepada Nabi SAW agar memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Baginda menjawab, akan aku laksanakan. Akan aku laksanakan. Jadi Anas bin Malik mengatakan, qultu ya Rasulullah, fa'aina atalubuka. Maka Rasulullah menjawab, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubni awwalama tatlul bini ala sirat. Qala qultu fa in lam alqata ala sirat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatlubni indal mizan. Qultu fa in lam alqaqa indal mizan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatlubni indal haud fa inni la ahtayu fa inni la akhtau hadhihi salasal mawatina. Baik, apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Aku telah memohon kepada Nabi SAW agar memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Lalu baginda menjawab, akan aku laksanakan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah nanti akan aku menemuinya? Kerana Sayyidina Anas bin Malik bertanya sedemikian kerana khawatir tidak dapat berjumpa Nabi, kerana ketika hari kiamat suasana akan menjadi huru-hara dengan ramainya manusia dan dahsyatnya hari kiamat. Risau Sayyidina Anas bin Malik. Sedangkan ketika di dunia mereka bersama, di akhirat besok macam mana? Lalu Rasulullah menjawab, carilah aku dahulu di titian Siratul Mustaqim, di titian sirat. Maka Sayyidina Anas berkata, jika aku tidak menemuimu di titian Siratul Mustaqim, titian sirat, aku tak bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Macam mana tu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, lalu carilah aku dahulu di tempat timbangan amal mizan. Aku, Anas, Sayyidina Anas berkata, jika aku tidak menemui di mizan, maka Rasulullah SAW menjawab, maka carilah aku di Talaga Haud, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 3 tempat ini. 3 tempat yang akan baginda Nabi SAW akan menunggu umatnya. Di titian sirat, takut umatnya itu yang melintasi titian sirat, maka Rasulullah akan memeluk pinggang dan menyelamatkan umatnya daripada terjerumus ke dalam api neraka. Di timbangan mizan dan juga di Talaga Haud. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah, bahawa baginda Nabi SAW berada di atas titian Siratul Mustaqim mendoakan keselamatan umat baginda ketika mereka melaluinya dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madiyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimun ala sirati yaqulu rabbi salim salim. Dan Nabi kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di atas titian Siratul Mustaqim sambil berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, ketika seseorang melintasi titian sirat tu. Selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah. Rasulullah minta kepada Allah agar diselamatkan umatnya. Siratul Mustaqim ini tuan-tuan, ialah jambatan titian menuju ke syurga
yang terbentang di bawahnya neraka. Kalau jatuh macam mana tu? Allah Rabbi. Lebar jambatan ini adalah seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Halus. Dan ia lebih tajam daripada mata pedang. Fudail Ibn Iyad berkata, perjalanan di titian sirat memakan masa 15,000 tahun. Allahu Rabbi. Lamanya. 5,000 tahun menaik. Dia keadaannya macam tu. 5,000 tahun menaik. 5,000 tahun mendatar. 5,000 tahun menurun. 15,000 tahun perjalanan titian sirat nak menuju ke syurga, bawah neraka. Ada makhluk yang melintasinya seperti kilat, laju, pantas, seperti angin menunggang binatang korban dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka senantiasa menarik kaki mereka lalu mereka jatuh ke dalamnya. Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita lah yang ditarik oleh api neraka itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperjalankan kaki kita itu selancar kilat untuk melintasi titian sirat. 3 tempat itu Rasulullah SAW tidak meninggalkan tempat itu. Kerana di titian siratul mustaqim, Nabi akan berdoa agar umatnya diselamatkan menyeberanginya. Di timbangan mizan amalan, baginda Nabi SAW akan memberi syafaat agar timbangan amal soleh umatnya menjadi berat. Dan Nabi dengan ditemani oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah akan memuliakan umatnya yang beriman dengan meminum air telaga Hauz, iaitu air telaga Kausar. Itulah 3 tempat yang Rasulullah akan menunggu umatnya. Syafaat baginda Nabi SAW kepada umatnya yang berbuat dosa besar. Seumpama kita ada dosa besar tak? Ada. Siapa kata tak ada dosa besar? Banyak dosa besar kita. Jangan kata kita tak ada dosa. Kadang-kadang kita tak perasan dengan dosa besar yang kita buat. Baik. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga untuk orang Islam yang melakukan dosa besar daripada kalangan umatku. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jangan pula kita lakukan dosa besar kemudian kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpanan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khas untuk umatnya. Rasulullah simpan doanya di akhirat nanti. Rasulullah menyimpan doa mustajabnya untuk dijadikan sebagai syafaat bagi umatnya pada hari yang paling penting dan sukar, iaitu hari kiamat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjal kullu nabi da'watah wa inni ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Maka setiap nabi bersegera memanfaatkan doa itu. Nabi-nabi sebelum ini kan di dunia mereka dah gunakan doa tu dah. Akhirat tak ada lagi dah. Tetapi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpan doa itu sebagai penolong untuk umatku pada hari kiamat. Itu sebab kita mengharapkan pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu kita ini orang yang sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni orang yang banyak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan itu Rasulullah merupakan perantaraan, jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Jalan untuk sampai kepada Allah ialah dengan mengikut petunjuk yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wabarakatuh, sebagaimana Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala berkata, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk sampai kepada Allah adalah mengikut Al-Mustafa. Adapun Ahmad Al-Hawari rahimahullah ta'ala berkata, setiap perbuatan tanpa mengikut sunnah adalah batil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengabaikan sunnahku, haram baginya syafaatku. Allah. Itu sebab akhir zaman ini akhir zaman ini banyak dimatikan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, iza umitatis sunnah, apabila dimatikan sunnahku nanti. Di sunnah Rasulullah banyak dimatikan. Baik. Kita lihat pula macam mana gambaran cinta sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang yang paling mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terzahir dalam tindak tanduk mereka ketika bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah cinta dan kasih sayang. Para sahabat adalah orang yang paling kenal dan tahu tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sahabat yang begitu karib dengan Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ini senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu siang dengan Rasulullah, senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Sayyidina Abu Bakar. Jadi satu hari, tuan-tuan dan puan, Sayyidina Abu Bakar ini menghantar Rasulullah balik ke rumah, pulang ke rumah, kerana hari hampir malam ketika itu, kerana Rasulullah SAW juga ada tanggungjawab bersama ahli keluarganya, isteri-isterinya, dan ingin juga bersama dengan anaknya. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah pada waktu itu. Dah hampir malam. Lalu termenunglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di bawah sebatang pokok sambil mencela malam kerana telah memisahkan jasadnya dengan Rasulullah SAW. Nak 24 jam dengan Rasulullah. Allahu Rabbi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Begitu kasihnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairan jika cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar dan mendalam berbanding kecintaan orang yang datang sesudah mereka. Berbanding kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kalau tidak dibuktikan dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan ataupun contoh untuk kita jadikan dalam kehidupan seharian kita, maka tidak guna kalau kita mengatakan bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada bukti-bukti yang nyata. Tanpa bukti yang nyata, mengucapkan cinta itu mudah. Tetapi untuk membuktikan bagaimana?
Bagaimana untuk kita membuktikan bahawa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu kepada bukti. Itu sebab Al-Imam Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Tarifi Huquqil Mustafa menyebutkan, ketahuilah, barang siapa mengaku mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladaninya. Kalau dia tidak melakukannya, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya. Dan dianggap hanya mengaku-ngaku saja tanpa bukti yang nyata kecintaan pada dirinya. Bukti kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama adalah meneladani baginda, mengamalkan sunnahnya baik perkataan maupun perbuatannya. Itu baru dikatakan cinta. Apa guna mengatakan cinta tapi apa buktinya? Tanpa bukti. Bukti yang benar-benar. Sehingga kan sahabat benar-benar membuktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Para khulafa ar-rasyidin sangat-sangat mencintai Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini siapa dia, tuan-tuan? Nama dia Abdullah. Abdullah bin Uthman Al-Quraisy At-Taimi, dikenali dengan Abdullah bin Abu Quhafah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling rapat dan termasuk yang paling awal masuk Islam. Gelaran As-Siddiq kerana beliau membenarkan semua peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang wafat pada 8 Jamadil Awal 13 Hijrah, ketika berusia 63 tahun. Dan jenazahnya dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ada 3 makam kan? Makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, "Wallazi ba'asaka bil haqqi bil islami Abi Talib kana." Apa dia kata? Dan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya pengislaman Abu Talib. Abi Talib kana aqrala li'anani minal islami, yakni ubahul uba Quhafah, wa zalika anna al-islami Abi Talib kana aqarra li'ainika, lebih menggembirakan hatiku daripada pengislamannya bapanya Abu Quhafah. Oleh itu Abu Talib lebih menggembirakan hatimu. Abu Talib bin Abdul Muttalib, ketua Bani Hashim, yang sangat disegani, membesarkan dan menyokong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia remaja lagi, yang wafat pada 7 Ramadan tahun ke-10 kerasulan ketika berusia 86 tahun. Para ahli ilmu mengatakan Abu Talib ini, tuan-tuan, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala berkata,
kunna fil hijrati ana atashu fajitu bimasqati laban fanawaltuha lirrasul wa qultu lah ishrab ya Rasulullah yaqulu Abu Bakrin fasyariba Rasulullah hatta tawaitu. Pernah kami dalam perjalanan berhijrah dan saya dahaga. Aku membawa semangkuk susu, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepadanya, minumlah wahai Rasulullah. Abu Bakar berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum sehinggalah aku merasa puas. Puas beri susu kepada Rasulullah. Kepuasan Rasulullah itu merupakan satu kegembiraan bagi sahabat. Pada awal dakwah Islam di Makkah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala adalah antara individu yang berani mencabar dan melarang pembesar Quraisy daripada menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala secara terang-terangan berpidato di hadapan orang ramai, terang-terang berdakwah, berpidato ketika di Mekah ketika itu, dan mengajak mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang musyrikin Mekah ketika itu sangat marah, lalu memukul dan mencederakan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan beliau tidak sedarkan diri dan akhirnya diselamatkan oleh ibunya sendiri. Ketika sedar daripada pensan Sayyidina Abu Bakar ini dan mengalami kecederaan yang amat teruk sekali, amat parah sekali, maka beliau tidak terus mengeluh dan tidak bertanya siapa yang telah memukulnya. Dia tak tanya orang yang pukul. Sebaliknya, beliau meminta untuk ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ketika itu Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Lalu Abu Bakar dipapah oleh ibunya menuju ke rumah tersebut, nak tengok keadaan Rasulullah. Sebaik saja melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, segala sakit yang aku rasai telah hilang dengan sebab melihatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Hilang segala sakit yang ketika tadi dipukul dengan teruk oleh musyrikin Mekah. Bila melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi terasa kesakitan pada dirinya itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dalam riwayat menyebutkan beliau sanggup membiarkan kala jengking menyengat kakinya ketika bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Thur dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Kerana ada satu lubang kan, setelah dicari-cari serbannya itu, ditutup semua lubang. Ada satu lubang tak dapat tutup, maka ditutup dengan lubang kaki. Jangan ada nanti binatang buas ataupun serangga yang akan mencederakan, memudaratkan Rasulullah, menjaga Rasulullah begitu sekali. Maka ditutup dengan lubang kakinya. Kerana dia takut kalau ada keluar ular ke kalau jengking. Dia tidak tahu ketika itu. Dan ketika menemani Rasulullah SAW di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar tidak tidur bagi memastikan binatang berbisa tidak mencederakan Sayyidina Rasulullah SAW. Adapun kala jengking ketika itu nak menjenguk, tuan-tuan, tidak ada satu binatang pun yang akan mencederakan Rasulullah SAW. Semua binatang ta'zim dengan baginda Nabi SAW. Tahu siapa Rasulullah SAW. Sama ada ia serigala, siapa sekalipun. Jadi kalau jengking itu, pada hemat saya, menjenguk lubang itu kerana rindu nak melihat baginda Nabi SAW. Jadi ketika kaki Sayyidina Abu Bakar ketika itu disengat,
Jadi disengat oleh kalajengking tu, marahlah sebab tutup lubang tu kan. Aku nak tengok Rasulullah, yang kau pergi tutup buat apa? Begitu keadaannya. Rasulullah SAW sedang terlena di ribaannya, tidur di ribaan Saidina Abu Bakar. Walaupun sangat sakit, tetap juga dia menahannya kerana tidak mahu mengganggu tidur Rasulullah SAW. Kalau kita dah menjerit dah, sampai tersedar orang yang tidur di sebelah kita. Adapun Rasulullah SAW terbangun daripada tidurnya apabila Saidina Abu Bakar tidak boleh menahan kesakitan sehingga air matanya itu menitis dan jatuh pada muka Saidina Rasulullah SAW. Kerana menahan begitu kesakitan, sengatan kalajengking tersebut. Begitu ta'zimnya mereka menjaga Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik kan, dia mengasaskan mazhab Maliki. Seorang yang sangat-sangat mentazim, mencintai Rasulullah SAW. Dalam pengajian Imam Malik ketika itu, anak muridnya tengok wajahnya itu berubah, seolah-olah sedang menanggung kesakitan. Selesai daripada pengajian, jadi anak muridnya bertanya kepada tuan gurunya Imam Malik, bagaimana keadaan tuan guru, kerana melihat perubahan pada wajah tuan guru seolah-olah menanggung kesakitan. Lalu Imam Malik menyuruh anak muridnya tengok di belakangnya itu, penuh dengan kesan gigitan kalajengking ketika itu, tetapi tidak mahu berdiri, tidak mahu memberhentikan kerana sedang mengajar hadis baginda Nabi SAW. Begitu ta'zimnya mereka dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Kita lihat pula cerita daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala, antaslama ahabbu ilaihi min an yaslama al-Khattab, la anna zalika ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pengislamanmu lebih aku sukai daripada Al-Khattab, bapanya, kerana yang demikian itu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disukai oleh sahabat. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menyebut, fa antal ana wallahu ahabba ilai min nafsi. Sesungguhnya Tuhan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala sebelum pengislamannya itu sangat memusuhi Rasulullah, tetapi setelah memeluk Islam, beliau merupakan sahabat yang paling mencintai Rasulullah SAW. Sehingga kan ketika tersebar berita kewafatan baginda Nabi SAW pada awalnya, Sayyidina Umar Al-Khattab tidak dapat menerima hakikat yang Rasulullah SAW telah pergi buat selama-lamanya. Kerana terlalu cinta, tak mahu kehilangan Rasulullah SAW. Begitu juga permintaan Sayyidina Umar ibn Khattab. Kita tahu beliau mati dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang Syiah yang disayangi oleh Syiah, menikamnya. Permintaan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menjelang detik kematiannya untuk disemadikan jasadnya bersebelahan dengan pusara Nabi SAW. Tidak ada lain yang lebih menggembirakan melainkan permohonannya mendapat keizinan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Setelah dia menyuruh kepada anaknya, minta izin kepada Ummul Mukminin agar
jasad aku ini nanti dimakamkan di sebelah Rasulullah. Ketika nak wafat ketika itu Sayyidina Umar. Maka berkatalah Sayyidina Umar, Alhamdulillah, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku harapkan melainkan dapat dikuburkan di sebelah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak dapat pun dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kalau kita berpeluang melakukan ibadat haji ataupun umrah, ketika kita berada di Madinah, kita mengharapkanlah agar kita itu kematian kita di Madinah, yang mana kita akan dimakamkan di Baqi. Siapa yang ada di Baqi itu? Masya Allah, tabarakallah. Semua yang mulia-mulia yang ada hubung kait dengan Rasulullah SAW berada di pemakaman Baqi. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Baik. Adapun Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala, sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW dalam dan Islam, Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala sanggup membelanjakan keseluruhan kekayaannya demi perjuangan Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, Sayyidina Uthman membeli syurga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali dengan jual beli yang hak, yang benar. Pertama, setelah Sayyidina Uthman menggali perigi rumah, dan kedua, setelah menyiapkan bala tentera pada masa kesulitan. Hanya membantu agama. Sayyidina Uthman ni kaya, insya-Allah. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang merupakan sepupu dan menantu baginda Nabi SAW, pernah ditanya, bagaimanakah kasihmu terhadap Rasulullah? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, kana wallahu ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala zama. Demi Allah, dia lebih aku kasihi daripada harta bendaku, anak pinakku, bapa-bapaku dan ibu-ibuku, serta air yang sejuk bagi orang yang sedang kehausan. Itu Sayyidina Ali. Pada masa mudanya, beliau sanggup menggantikan baginda Nabi SAW di tempat tidurnya dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Walaupun tahu dirinya berhadapan dengan risiko yang sangat bahaya, sehingga boleh mengancam jiwanya sendiri, tetapi demi cintanya kepada Rasulullah SAW dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali karamallahu wajhah sanggup menggadaikan nyawa untuk kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itulah yang dapat disampaikan pada malam ini. Kita akan menyambung perbahasan kita pada malam esok untuk mengetahui tentang bagaimana para sahabat yang sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pula, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita di dalam ketaatan dan senantiasa menjadikan kita itu orang yang yakin benar-benar dengan pertolongan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kepada kita untuk mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan mencampakkan benih kecintaan kita untuk kita membalas cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.